Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin sekalian yang dihormati. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Hadina binti Mia Zabidin akan mentangkan kajian yang telah dijalankan bersama dua ahli kumpulan iaitu Syekh Azam Muhammad Hashim dan Azawati Mansur yang bertajuk penggunaan Google Meet dan Classroom dalam pengajaran dan pelajaran dan hubungan dengan kemahiran ICT. Pengenalan. Sejajar kemajuan global, para pengajar tertarik untuk mengembangkan proses PDP, pengajaran dan pengajaran dan kemajuan teknologi seperti aplikasi atas talian, online application sama ada secara percuma atau berbayar. Menurut Ahmad Zaki, penggunaan teknologi bertujuan menarik minat pelajar dan meningkatkan keberkesanan PDP. Menurut Nurhania, penggunaan pelbagai medium seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom dan EasyClass melancarkan proses e-pembelajaran, malah Webex, WhatsApp, Telegram dan sebagainya menjadi platform dalam membantu PDP secara maya. Platform digital ini dapat memudahkan pendidik dan pelajar, terutamanya pelajar sebagai generasi Z yang berada dalam era pembelajaran abad 21 yang menginginkan pengalaman menarik, menyeronokkan dan fleksibel melalui teknologi PDP yang sedang berkembang. Menurut pembelajaran abad 21 melibatkan kemahiran khusus seperti kemahiran komunikasi, kemahiran kreativiti, pemikiran kritikal dan kolaborasi. Menurut Muhammad Mahzan, kemahiran PDP abad 21 juga menekankan beberapa kemahiran terasa iaitu kolaboratif secara digital, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif secara latih amal hands-on dan latih minda hands-on serta penyelesaian masalah. Menurut Muhammad Mahzan, pelajaran berasaskan teknologi dilihat dapat memberi kesan positif kepada pelajar. Melalui pengaplikasian ICT sebagai alat bantu mengajar ABM, maka proses PDP akan lebih menarik dan berkesan. Selanjutnya, menurut Ani, pelajar tidak mudah jemu dan bosan dalam proses PDP kerana tertarik dengan gaya persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. Penyataan masalah. Cabaran yang telah dikenal pasti dalam pendidikan abad 21 adalah cabaran yang melibatkan kesediaan guru, kesediaan pelajar, kemudian infrastruktur, kemudian bahan bantu mengajar, kemudian sumber rujukan tambahan, penggunaan teknologi dan capaian internet. Pelajar mungkin belum bersedia sebenarnya untuk melaksanakan sesi PDP seperti biasa menerusi pelbagai sistem atas talian seperti Google Classroom, Google Slides dan Google Meet. Menurut Nurul Jamilah, kemahiran teknologi maklumat IT pelajar penting bagi memastikan PDP secara norma baru dapat dilaksanakan secara efektif melalui pelbagai aplikasi seperti Zoom, Meet dan lain-lain. Menurut Nur Aidawati dan Mazidah, terdapat cabaran di mana pelajar perlu mahir menggunakan segala platform digital dan teknologi yang ada. Pelajar yang kurang mahir dengan teknologi maklumat perlu segera membiasakan diri supaya aktiviti PDP boleh diteruskan. Seterusnya, perubahan keadaan pengajaran konvensional kepada medium teknologi seperti WhatsApp, Telegram dan Google Classroom bakal mempengaruhi sistem sedia ada khususnya pelajar-pelajar college community. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap penggunaan Google Meet dan Google Classroom dan kemahiran ICT pelajar College Community Padang Terap KKPT melalui PDP atas talian yang boleh dijadikan sebagai satu mekanisme pengukuran tahap penguasaan dan kemajuan pelajar serta memberi impak positif kepada proses penyampaian perkhidmatan pendidikan. Objektif kajian pertama mengenal sejauh mana persepsi pelajar bagi penggunaan Google Meet dan Classroom mempengaruhi jantina pelajar. Kedua, mengenal pasti sejauh mana tahap penguasaan kemahiran ICT mempengaruhi bidang pengajian atau program pelajar. Ketiga, mengenal pasti hubungan kemahiran ICT dengan penggunaan Google Meet dan Classroom dalam pengajaran dan pembelajaran. Persoalan kajian. Soalan kajian 1. Sejauh manakah jantina responden mempengaruhi persepsi pelajar bagi penggunaan Google Meet dan Classroom? Soalan kajian 2. Sejauh manakah program responden mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran ICT? Soalan kajian 3. Apakah penguasaan kemahiran ICT dengan persepsi pelajar terhadap penggunaan Google Meet dan Classroom? Skop kajian. Kajian ini tertumpuk pada 49 orang pelajar di 2 jabatan induk yang berada di College Community Padang Terap kerana mempunyai khidmat kepakaran bidang teknologi elektrik dan sistem komputer dan rangkaian. Kajian ini hanya meneliti yang mana penggunaan aplikasi Google Meet dan Classroom melibatkan persepsi dan kemahiran ICT pada pelajar di College Community terlibat saja. Kajian ini hanya melibatkan pelajar-pelajar jabatan induk iaitu Unit Teknologi Elektrik dan Sistem Komputer dan Rangkaian. Kajian literatur, penggunaan Meet dan Classroom. Platform digital yang paling banyak digunakan semasa era pandemik COVID-19 termasuklah Google Classroom, Form dan juga Meet. Menurut Hasbi dan Woro, Google Classroom membolehkan pendidik
Memanfaatkan fitur yang ada misalnya assignment, grading, communication, time cost, archive cost, mobile application dan privacy. Google Meet pula memberi paparan yang sama seperti Zoom Cloud Meeting semasa melakukan pelajaran. Manakala menurut Izwan Nizamullah, Google Classroom juga mempromosikan kemahiran berfikir yang tinggi serta kemahiran menyelesaikan masalah. Google Meet digunakan untuk interaksi secara terus di antara pensyarah dan pelajar. Menurut Sari, pensyarah juga merekod PDP dalam Google Meet dan selanjutnya dikongsi semua kepada pelajar melalui WhatsApp dan juga Google Classroom. Kemahiran ICT. Menurut Muhammad Nur dan Rashida, dalam konteks pengajaran, ICT boleh digunakan sebagai alat persembahan dan alat demonstrasi. Manakala dalam konteks pembelajaran, penggunaan ICT boleh dikategorikan sebagai tutorial, perangkaan aplikasi dan komunikasi. Menurut Yusuf dalam kajian, teknologi mudahnya memberi kesan pengalaman pelajaran baru, lebih personal, tempat belajar dan situatif serta kolaboratif berkaitan dan sepanjang hayat. Penggunaan alat ICT terkini dan gadget seperti telefon pintar dan tablet membuat PDP lebih interaktif. Pelajar-pelajar pada hari ini juga tertarik kepada pembelajaran secara interaktif. Menurut Lee, ICT termasuk kedua-dua elemen perkakasan dan perisian, iaitu mengkaji proses komputer dan maklumat dari segi perkakasan dan perisian. Seterusnya, Tengku Hayati dan Syahrul Urbani dalam kajian menyatakan bahawa kemahiran ICT dalam PDP melibatkan perkakasan seperti komputer seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, hard disk, modem, CD-ROM dan scanner serta perisian seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, pakaian data, grafik persembahan dan internet. Tambah Ahmad Fakhruddin dalam kajian, penggunaan Web 2.0 membantu mengubah cara PDP abad ke-21. Aplikasi yang tergabung dalam Web 2.0 berfungsi sebagai alat mempersembahkan satu maklumat dengan cara yang lebih menarik seperti Prezi, Vertex, Zoho, Show, LiveNet dan Powtoon. Selanjutnya, menurut Muhammad Faiz dan Muhammad Yusof, kemahiran ICT bukan hanya menggunakan komputer tapi berkaitan kemahiran penggunaan aplikasi komputer, pembinaan modul, pelajaran menggunakan komputer, penyelenggaraan asas komputer, dari komponen dan peralatan komputer, dapat menggunakan komputer lebih luas bukan hanya dalam proses naib surat dan dokumen sahaja. Metodologi kajian. Bentuk kajian yang dijalankan adalah berdasarkan teknik tinjauan bagi mendapatkan data kuantitatif daripada orang soal statistik. Progresi anggaran kajian adalah selama 5 orang pelajar dan sampel kejadian yang diperoleh adalah 49 orang. Zaman kajian adalah terdiri pada soal selidik. Soal selidik yang dimakan adalah adaptasi daripada kajian ODD dan NARAPO serta Wanusin dan Fadilah. Keadaan analisis data ada menggunakan SPSS ataupun Statistical Packages for Social Science yang digunakan untuk analisis perbandingan ujian T serta frekuensi. Analisis korelasi juga iaitu Pearson turut digunakan bagi melihat hubungan antara perbandingan ubah persepsi penggunaan Google Meet dan Classroom dengan perbandingan ubah mana ICT pelajar bagi PDP secara talian. Dapatan kajian daripada demografi responden iaitu jantina dan program, di mana jantina adalah lelaki sampai 30 orang dan perempuan sampai 11 orang. Mana bagi program dunia pelajar adalah SSK selama 26 orang dan SK selama 23 orang. Dapatan kajian menunjukkan skor min yang bagi kesan positif pelajar dengan nilai min 3.7 menunjukkan skor yang tinggi. Seterusnya, dapatan kajian bagi penguasaan kemahiran ICT menunjukkan kesan positif dengan nilai skor min 4.053 menunjukkan nilai yang tinggi. Seterusnya, ujian perbandingan T digunakan untuk melihat hubungan statistik antara persepsi pelajar dan kemahiran ICT di mana tidak terdapat beza statistik signifikan bagi kedua-dua persepsi pelajar bagi lelaki dan perempuan dan juga kemahiran ICT bagi program pelajar SSK dan SKE. Seterusnya, dapatan kajian juga bagi melihat hubungan statistik antara min persepsi dengan min kemahiran ICT menunjukkan wujud hubungan statistik yang kuat dan signifikan. Sebagai kesimpulan, dapatan kajian merumuskan bahawa tahap persepsi kemahiran ICT pelajar terhadap PDP atas tidak ada skor tinggi. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan penggunaan aplikasi Google Meet dan Google Classroom antara jantina lelaki dan perempuan. Tidak terdapat juga penguasaan penggunaan ICT di antara program akademik atau kelas yang berlainan. Terusan nilai korelasi antara pemboleh ubah persepsi pelajar memiliki hubungan linear yang kuat di mana pemboleh ubah kemahiran ICT juga turut meningkat jika pemboleh ubah persepsi meningkat.
belajar dengan mengaplikasikan kemahiran kolaboratif dan kompetitif dan juga mengaplikasikan pembelajaran teradun dan iaitu blended learning.